Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatin mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-habib Utsman bin Abdullah wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 35. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wajib diketahui hal ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah ni minggu ni kita usaha sehari dua lagi ni untuk khatamkan kitab sifat 20. Kitab penawar tu mungkin minggu depan kita sambung semula ni. Wajib diketahui, wajib ni wajib pada hukum syarak. Wajib pada hukum syarak. Gapo dah takrif wajib pada hukum syarak? Yusabu ala fi'li yu'aqabu ala tarki. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Maksudnya kalau kita tahu dapat pahala, kalau kita tak tahu berdosa. Wajib diketahui. Bila kata diketahui, kenapa? Belajar. Maksud kata nak tahu kena belajar. Jadi wajib belajar untuk tahu. Nak tahu kena belajar. Maka fahamnya wajib belajar supaya dapat tahu. Kerana al-ilmu bitta'allum. Ilmu ni kena dengan belajar. Dia tak boleh dengan kita duduk rumah nak dapat ilmu, tak boleh. Dengan kita duduk kerja buat benda lain nak dapat ilmu, tak boleh. Jadi kita kerja urusan seharian kita tu kerja lah. Tetapi kita kena belajar, ambil masa untuk belajar. Hal ahwal, yakni benda berkaitan Nabi kita SAW. Dan lagi yang wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Atau kata wajib atas. Wajib atas itulah wajib hukum syarak. Kalau wajib hukum akad, dia kata apa? Wajib bagi. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Wajib atas tiap-tiap orang yang akil baligh, mengetahui akan hal ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib dia kena tahu.
sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajiban itu secara ringkas. Ulama mari doa ayat dah. Secara khusus, secara ringkasnya benda wajib kita kena tahu di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, bahawa siapa dia mukallaf? Man kullifa bihukmi syar'i. Takut teringat ada 2 minggu cuti ni. Apa mukallaf? Man kullifa bihukmi syar'i. Mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syarak. Man kullifa bihukmi syar'i, mereka yang ditaklif. Taklif ni apa taklif? Diberatkan. Mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syarak. Itu panggil mukallaf. Tiap-tiap orang yang mukallaf. Bila kata tiap-tiap, apa maksud dia ni? Tiap-tiap orang yang mukallaf maksudnya ke apa? Fardu ain lah. Tiap-tiap tu fardu ain. Setiap individu dia ada fardu kifayah. Fardu kifayah lagi mana? Tidak semua. Seperti tahu ke dalil secara tafsili, fardu ain ke tak? Fardu kifayah kena ada orang reti dalil secara tafsili. Boleh nak rombok ke syubhah-syubhah. Kita ngaji dah kan malam-malam tu. Kalau tahu dalil secara ijmali tentang adanya Allah, hak tu dia panggil fardu ain. Kalau tahu dalil tafsili, hak tu fardu kifayah. Ada seorang hak reti, tak apalah orang lain. Jadi tahu berkaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fardu kifayah ke fardu ain? Fardu ain. Sebab tu dia kata tiap-tiap. Bukan dia kata setengah-setengah. Bahawa ia mukallaf. Tiap-tiap mukallaf beriktikad. Iktikad ni berpegang bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanakkan di mana? Di Makkah Al-Musyarrafah. Tempat Nabi Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim apa? Gila tak isteri dia. Siapa dia isteri dia? Siti Hajar dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Waktu tu Mekah lagu mana? Pada pasir, tak ada gapo. Tu air pun tak ada, makanan pun tak ada. Tak ada gapo-gapo. Kalau tidak disebabkan wahyu, tak ada orang buat begitulah. Tapi kerana wahyu arha daripada Allah, Nabi Ibrahim rela, isteri Siti Hajar pun rela. Tu pengorbanan orang-orang yang benar dengan Allah Ta'ala. Bila Tuhan suruh buat ya, tak ada kecek banyak. Tak ada kata Tuhan ni tak ada orang duduk sini ni. Memang tempat tak ada orang duduk, suruh duduk je. Nak suruh buka tempat tu. Lepas tu air lah ke mana? Tak payah kecek lah. Nabi Ibrahim tak ada nanya. Cuma nak kata, kalau kita kata air lah ke mana, air nak makan minum, mati ke belurai lah sini, ikut adatnya. Tapi dok, mari air hok. So molek air. Apa? Air Zam-Zam. Nampak? Kalau tak pergi letak situ, ada air Zam-Zam lah ni? Tak ada lah. Ikut arah. Tak payah banyak menanya. Buat ya. Apa gini? Tak payah tanya. Buat ayo, so buat.
Tu pok-pok Nabi yang tak ada menanya kita, jadi duk menanya kok tu, menanya kok ni. Bukan nak buat pun, buat ya. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, bahawa ia mukallaf beriktikad, berpegang bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanukkan di Makkah al-Musyarrafah, di negeri yang mulia, dengan beberapa pertunjukan daripada Allah Ta'ala akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu diperanukkannya Nabi oleh ibunya. Nak letak nama Muhammad tu pun berlaku khilaf. Ada kata mak dia mari duk letak, ada kata tok dia mari duk letak. Nak hipung pendangan tu iaitu ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi supaya diletakkan nama Muhammad, maka dia menyarankan kepada datuk dia, maka datuk dia pun letakkan nama Muhammad. Hipung pandangan-pandangan siapa dia letak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad, Allah Ta'ala lah hakikatnya, Allah Ta'ala lah. Dan terlalu elok putih rupanya, yakni putih kemerahan, bukan putih menyakit gapo tu. Setengah kita menyakit tu, menyakit putih jadi bala, kau gapo dia panggil bala ni, nyakit bala putih gitu tak comel, dia putih kemerahan. Pore duk make up lah nak comel. Nabi tak payah make up gitu dah. Rupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Zahir comel, batin comel. Tu nak jumpa mana orang zahir batin comel. Dan terlalu baik perangai ni, apa, khalqan wa khuluqan, akhlak pun comel, cipta pun comel. Sebab tu bila kita duduk dalam cermin, kita minta Allahumma kama ahsanta khalqi. Khalqi itu kejadian, ya Allah seperti mana mencomel ke kejadian aku, ada hidung ada mata. Fa ahsin khuluqi. Khalqi dengan khuluq. Khuluqi itu maksud katanya akhlak, supaya jadi elok akhlak-akhlakku ya Allah. Ni itu semua ni bagus dah akhlaknya, alhamdulillah dah. Nampak tu ya, tak ada nak doa lebih dah tu, comel dah. Molek dah, molek lalu ni akan datang kena bincang masalah ni lah. Kau comel tak apa, jangan kau kurang. Dan tingkah lakunya, perangai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata gak berbudi bahasanya orang, tengok sekali rasa nak buat menatu. Gitu mo akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ibadatnya, ibadat pun banyak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut kata ibadat Nabi secara mana? Bekok kaki. Ibadat Nabi tu tanda siapa bekok kaki. Bapa siapa bekok kaki? Kuatnya ibadat. Bapa kuat ibadat tu. Sebab itulah bila ditanya ya Rasulullah, mung ni bagai jami syurga di maah dah bagai hak terdahulu dia akan datang patu guano ibadat setara ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak leh ko aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Jadi Nabi ibadat tu nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam comelnya. Tu yang orang nak tengok sangat Nabi ni. Nak tengok bukan sekadar rupa paras, pedoman yang besar sekali, iaitu pada apa? Kecantikan bagai dalamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Comel sangat-sangat. Ya nak sini lah. Sebab tu Allah Ta'ala yang tak tilik rupa parah kita. Allah Ta'ala tilik dalamnya kita setara mana comel kita ni. Situ duduk. Kalau hak dalamnya comel habis luar.
Kalau dalam tak comel hudu habis luar dan lewat umurnya 40 tahun, maka Allah Ta'ala mengurniakan Isra' dan Mi'raj di dalam satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Bapa Nabi ni dikurniakan Isra' Mi'raj ni di antara sebabnya Allah Ta'ala nak menggembirakan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanda di situ Isra' Mi'raj ni Tuhan nak gembirakan hati Nabi. Bapa gembirakan bapa, Nabi sangat sedih waktu tu, sedih yang amat. Bapa sedih, orang-orang duk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sore-sore tak ada. Pak saudara dia Abu Talib walaupun tak ada berimeh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu ke Nabi pun tak ada. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, isteri hak tersayang hak banyak duk bantu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Sedih Nabi tengok. Jadi kita ni bila kita dalam keadaan duka, Tuhan datang kepada kita kegembiraan. Batu nak kepada kita tu dalam keadaan ujian duka, baru mari banyak tak benda-benda lain tu. Dia kena ada ujian. Nampak dah ujian cubaan tu ni. Ada ujian tak mari rumah sebuting. Ada ujian dulu lagi. Mari ujian pula ni. Ujian. Orang kata mu duk pondok boleh kerja gapo esok. Tu insya-Allah tu. Biar orang gelar kau gitu, biar orang ngata kau gitu, yo baru power dia hebat lagi. Kalau kita tak ngata kau gitu, yo power tak kuat. Ya kita ingat Ustaz Daniel dia tu, dia dak dia dak ngaji tapis dulu. Dia kata adik ngaji tapis buat gapo, ngaji agama, besar sesok nak makan bergapo. Tengok jadi lo ni orang suhu orang iyalah sedaplah dia nyo. Lagu dia tu lagu orang tak bimbang dah lah. Gitu dah. Tu kita tak dengar lah sedutai-sedutai demo duk atas kok video-video. Rupa-rupanya orang kata juga ke dia. Kita dulu pun ada juga demo duk kata gitu-gitu. Ya dulu lagi kita tak ada niat kata nak buka pondok kau berapa, tak ada litah yang muka kita. Orang tak cerdik lah ni pun tak ada cerdik mana lagi. Cuma dia mendak ayat kata tak ibu ke pondok pondok tak ada orang nak ngaji dah ni. Nama jangan ngaji pondok, jangan duk buka pondok. Kalau besar esok jangan duk buka pondok rugi. Dia mau ayat gitu. Kalau buka pondok tak ada nak ngaji, pergi sekolah kerajaan ni ramai sikit orang nak ngaji di dalam murid. Jadi nak jadi. Biar orang kata kita. Jangan suruh orang kata, dia mau tolong kata kau. Apa nak suruh orang kata kitanya. Tapi lagi orang kata tu ia menguji kita. Kita pun mikir aku duduk sini nak mengaji, patut nak kerja bergapo, nak makan bergapo, anak bini bani esok. Gimana? Tu ia bila duk serabut di kita tu, ia power dia lebih. Kepada jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'raj tu dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada ujian. Kalau tak ada ujian, dia tak boleh dak sara tu. Maksudnya Tuhan akak tinggi seperti Nabi. Sebab tu dia kata asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling banyak terima ujian siapa? Puak Nabi. Asyaddul bala al-anbiya. Orang paling banyak terima ujian puak Nabi. Kau banyak ujian, kau tinggi kedudukan dengan Allah Ta'ala. Lalu naik ke 7 petala langit bersama Jibril alaihi salam. Tengok siapa dia boleh duduk serening. Tak ada orang kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa kerana menerima segala perintahan Tuhan Azza wa Jalla kepada sekalian manusia dan jin. Apa perintahannya? Iaitu solat. Solat ni benda besar. Ibadat lain mari Jibril suruh wahyu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat solat dok Nabi sendiri Tuhan akak buat naik, terima sendiri ibadat ni.
Nak kata kelah ibadat ni. Sebab tu semaya ni jawab mudah. Wicome semaya kita. Kita ambil beberapa minit sajalah dalam sehari-hari, tak sampai sejam juga rasanya kalau gabung subuh, zuhur, maghrib, zuhur, asar, isyak tak sampai sejam pun juga. Cuma wicome, insya-Allah kita akan rasa perubahan dari diri kita saat itu kepada kebaikan. Tapi kalau semaya pun duk cucak ni ibadat semaya kita dak buat tak comel, tak sempurna molek, dia jadi tak ada kekuatan pada ibadat lain. Pada masa umurnya 53 tahun. Jadi lama mana Nabi duk dakwah di Mekah saat ni? 13 tahun. Umur 40 tu umur terima wahyu lah tu. Lepas tu terima pula ujian di Isra' Mi'raj kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masa 13 tahun itulah duk dakwah di Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke negeri mulia yang kedua, iaitu negeri Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bercahaya. Bercahaya Madinah sebab ada Nabi, sebab terima agama. Orang Madinah lah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kerana mereka saat itu menyambut Nabi ketika Nabi susah. Menyambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana orang pakak beci, orang Ansar lah pakak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada umurnya 63 tahun maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di negeri Madinah Al-Munawwarah. Wafat Nabi kita. Maka disitulah dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah Munawwarah lah dimakamkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wajib diketahui akan nama ayahanda. Wajib kena tahu juga nama ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau kata ibu bapa Nabi tak selamat daripada azab. Ada. Dan demikian pula nak kena tahu ayahanda bonda Nabi. Gitu. Ya ayat Allah Ta'ala nyata bahawasanya Allah Ta'ala tak azab satu kaum sehingga datang kepada dia utusan. Patut ayahanda bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam zaman mana? Zaman dalam keadaan tak ada utusan, tak ada rasul, tak ada nabi. Biar kita faham situlah. Dalil yang sangat nyata. Sebab tu kau pandangnya kuatnya ibunda dan bonda Nabi SAW selamat daripada azab. Selamat daripada azab neraka. Tu orang panggil nas secara mutawatir. Al-Quran ni nas mutawatir lah. Yang mustahil dah kata nak berlaku bohong. Allah Ta'ala sendiri menyatakan begitu dah. Lepas tu duk kutip pandangan-pandangan hak kata tak selamat tu apa? Apa? Begitu kecek dari radio kata ayahna bonda Nabi tak selamat masuk ke neraka azab kubur. Alah lah. Dak kerja Dan demikian pula menurut setengah ulama wajib diketahui nama-nama anak dan isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah nama-nama mereka berserta nama 4 orang sahabat dan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu susunya radhiyallahu anhum ajmain. Cuma situ tu dia tak sebut banyak tentang isteri Nabi ni. Sini tak sebut. Jadi nota kaki dalam naskah baru ni dia sebutlah. Mana isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallamnya? Iaitu Sayyidatuna Khadijah
Hak ni hak mula-mula ni Nabi duduk bersama dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi tak menikah dengan isteri lain, tak ada. Lepas pada wafat Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha lah baru Nabi duduk menikah dengan orang lain. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang keduanya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Yang ketiga Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Tu ada disebut dalam kitab. Dalam kitab ni tu dia sebut bilangan isteri Nabi sewaktu wafat Nabi ada 9 orang. Hak ni 11 orang hak dia nak sebut dalam naskah baru ni, nota kaki ni 11 orang. Semua 9 orang tu waktu Nabi duk wafat dah ada lagi. Saudah, yang ketiga Sayyidina Aisyah, yang keempat Sayyidatuna Hafsah anak Sayyidina Umar, yang kelima Zainab bintu Khuzaimah, yang keenam Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah, yang ketujuh Ummul Habibah Ramlah, yang ke-8 Juwairiyah bintu Haris, yang ke-9 Maimunah bintu Haris, yang ke-10 Safiyah bintu Huyai, yang ke-11 Zainab bintu Jahshin. Lepas tu dia kata ada khilaf pada Raihanah binti Zaid An-Nadariyah. Adakah dia tu daripada zaujah Nabi atau min imaihi, zaujah kedua ataupun hamba. Gitu deh Raihanah. Dan inilah mana yang pertama ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Duduk apa? Duduk kat sini. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatlah Muhammad, ingat ni, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Fihrin bin Ka'ab. Atau tengok dalam Faridah dia ada sebut. Kalau boleh ambil dalam Faridah tu hafal. Dia hafal. So dia hafal habis sampai kepada Adnan, mari tasmi' dengan kita beri 10 ya. Ni boleh 10 ya. Ni 20. Ni main harga ni. Main harga. Alah. Muju nak beri 10 ya. Apa sahabat pada Adnan tu? Kitab Faridah ada, kitab Faridah. Ada banyak lagi dah. Ambil bagi seorang tu. Hari Ahad ni nak ngaji pula tu dengan Baba Zik tu. Aziz pada pusu buat daurah apa nama ni? Majlis dana kita 3/3 ni, Ahad ni, dia baca sambungnya kitab Faridah. Kita tak ada baca lagi lah, insya-Allah lah hotel kita ni kita baca Faridah pula. Apa tu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilah dia boleh 10 ya atas muka dunia. Kalau 10 ya kau kurang lah akhirat ni. Kalau mari hafal siapa Pak Adnan, patut nak 10 ya. Tak sih ustaz. Ambo hafal kerana cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu banyak akhirat boleh. Kalau 10 ya, ustaz dah jadi 20 ya. Kau kurang akhirat Yalah Nabi. Moga apa tu bukan kerana duit, kerana Nabi, kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru pada buah tasbih tu lambai apa? Capa. Buah tasbih pala lambai capa. Patu nak pakai upuh hafal nama Nabi siapa Adnan. Tak ada. Dah begitu.
Biar Allah paling mulia biasa saya tak sing. Saya nak apa ya? Saya nak kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baru jolong. Ngaji nak sesapas situ bukan nak sesapas 10 ya 20 ya. Aqallu minal qalili. Sikit. Sikit sangat. Ikhlas kita saat ni pada mengaji. Ni punya go guys, ni nak ceria ya. Tapi kalau 30 ya pun kau muncul. Bondanya Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Ingat nama bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belalah dia monok kata tak selamat ni, kita nak pergi pandangi hak kuat kata selamat. Kalau katanya selamat kalau ayahna bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Lepas tu ada hadis abuka wa abi fil nar, pokmu pok aku dalam neraka. Banyak boleh nak takwil. Dengan hadis tersebut mungkin pok saudara mungkin orang Arab ni bapak juga dipanggil pada pok saudaranya. Mungkin dalam ayat Quran kan lebih kuat dalil dia kata selamat. Gitu kalau kita tanya selamat kepada ayahanda dan bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam moga wafat sebelum pada Nabi, selamat daripada azab. Jawab gitu ya. Kalau kata tu Ustaz Amo dengar dia kata tak selamat, kita tanya dia, kita kata selamat. Tak. Malah nak basuh sangat. Dia pandangan khilaf ni banyak. Banyak. Cuma kita ambil pandangan hak kuat, pandangan hak lebih comel, lebih selamat begitu. Yang ketiga, saudara-saudara ayahndanya sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah. Hamzah pak saudara Nabi ni hak mati di perang Uhud tu. Hak dibelah dadanya, dicabut ke hati dia di hidung tu. Tu. Tapi Islam berlaku hak dok bunuh Sayyidina Hamzah tu, kemudiannya Wahsy ke apa nama? Wahsy. Wahsy tu. Tak ada situ Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah tu Islam. Lepas tu dengan tombaknya sama dia bunuh ke pembesar-pembesar Quraisy, hak kafir. Wahsy itu walaupun dia tu bunuh ke Sayyidina Hamzah pada awalnya kerana diberi arah penghulu dia dan sebagainya, tapi kemudiannya tombak hak dia bunuh Sayyidina Hamzah tu lah dia guna juga untuk nak membantu ke agama Islam sani, bunuh ke kufar tadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata janganlah duk tengok bui mukamu pada aku. Sebab ia jadi terkenal dengan Sayyidina Hamzah. Pak saudara, bukan Nabi benci pada Wahsy, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya mulia, pemaaf, tak serupa kita. Tapi kenapa jadi sedih? Tengok ke Wahsy, tengok kau demo buat gitu ke pak saudara kita tu je. Maaf tu. Nabi ni tak ada sifat pendendam. Tak ada nak ambil buat buku lah dengan orang buat salah ke dia, dengan keluarga dia. Sayyidina Abbas dan Safiyah. Yang keempat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Patut tanda Sayyidina Abu Bakar ni siapa dia tolak daripada sahabat kafir. Siapa dia tolak Sayyidina Abu Bakar ni kata sahabat Nabi kafir. Kalau tolak ke sahabat lain kata tidak sahabat, fasik, tak jadi kafir lagi. Tolak ke Sayyidina Abu Bakar kata tidak sahabat, bawa pada kafir dah. Bawa pada jadi kafir. Tak boleh tolak Sayyidina Abu Bakar tu daripada sahabat Nabi. Kenapa? Kalau dalam Al-Quran mari dok nyata ke izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika kedua-duanya di dalam gua, maka katanya kepada sahabatnya izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan, jangan duk takut, jangan duduk bersedih. Innallaha ma'ana, Tuhan tu sama dengan kita, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada pusing, tak payah bersedih.
Ada dah. Yang kelima, bilangan isterinya sallallahu alaihi wasallam sewaktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang pertama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ni gambar-gambar isteri Nabi Sayyidina Aisyah lah, Nabi saya. Nabi saya sangat pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tadi. Tapi Nabi tak tunjuk saya lebih pada kasih saya Nabi pada Sayyidina Aisyah lebih pada Sayyidina Aisyah daripada isteri-isteri lain, tak tunjuk. Tu Nabi nak ajar kau kita. Supaya juga kasih ke anak. Kalau kita ada anak 3-4 orang, tak boleh nak nunjukkan lebih kasih mana-mana. Walaupun kita ada saya salah seorang. Ibu bapa kita juga, tak boleh kita nak menunjuk, menzahirkan kasih kita pada ibu lebih pada bapa, tak boleh. Tak makruh. Apa kita wi hadiah ke ibu, tak wi ke bapa, tak boleh. Ia kena wi sama supaya tidak terasa. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dengan ramanya isteri, tapi Nabi pandai menjaga ke hati. Sebab tu ada waktu mana dalam kitab Nawar kita mengaji ada dusta yang dibenarkan. Dusta yang dibenarkan. Mana ni nak jaga hati saat ni? Kalau orang tanya, abang saya kau pertama kau kedua, dia pun ya dalam keadaan walaupun tak sebenar, kerana nak jaga ke hati perasaan. Boleh. Tu dibenarkan syarak. Maksudnya ya dusta tu kerana maslahah, bukan kerana jahat nafsu tidak. Yang kedua Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, ni anak Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan yang ketiga Saudah radhiyallahu anha. Yang keempat Safiyah radhiyallahu anha. Dalam kita apa kita dah ngaji banyak isteri-isteri Nabi ni. Aqidatul Awam kau Kharidah Bahiyah. Aqidatul Awam ni ada tak belakang-belakang tu. Tu kalau kita nanti kita baca kitab apa Nurul Zolam ke apa, syarah bagi Aqidatul Awam tu, yang hurah lah lagi. Tu kokoh ni. Ni tak ada nak hurah mana ni, kita baca-baca dulu. Kita pun tak ada nak tengok molek. Dah kisah-kisah banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia kahwin antara faktor dianya semata-mata kerana arah daripada Allah Taala, kerana politik untuk Islam lah. Yang menikah dengan pembesar anak-anak bagi pembesar kabilah-kabilah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni dikatakan Nabi SAW kahwin dalam keadaan Nabi dah mimpi dah, kata akan dipasangkan, akan dijodohkan dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni. Yang keempat Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anha. Yang kelima Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha. Yang keenam Sayyidatuna Ramlah radhiyallahu anha. Yang ketujuh Sayyidatuna Hindun radhiyallahu anha. Yang ke-8 Sayyidatuna Zainab radhiyallahu anha. Dan yang ke-9 Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu anha. Ni mereka semua ni panggil Ummul Mukminin. Ummul Mukminin maksudnya ibu bagi orang beriman. Ummul Mukminin, ibu bagi orang beriman. Jadi hari kahwin, walaupun hari kahwin tetap batal wudu, kerana tidak mahram. Ajnabi tu ajnabi dah, cuma hari kahwin. Sebab tu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi ni ya tak ada kahwin dengan siapa-siapa dah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun tak ada kahwin dengan siapa-siapa dah. Kalau hak isteri-isteri lain tak apalah, dulu duk kahwin dah, lepas tu kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah ni Nabi je lah. Masa kecil lagi dikahwinkan. Sah, mereka kata sah kahwin masa kecil, tapi tidak kata duduk bersama. Duduk tu bila dah besar dewasa, patut pada sekedudukan dia panggil. Cuma kalau sekarang ni kita menikah dengan anak-anak kecil, tak payahlah jadi fitnah pula. Hukum sah, tapi tak payahlah jadi fitnah. Lama panisi nak menikah dengan budak umur baru duduk darjah 2, darjah 3, boleh sah. Misal katanya sah ke tak sah, siapa akan nikah? Wali dia lah. Cumanya seeloknya tak payah disebabkan bimbang kepada apa?
kepada fitnah tadi. Orang akan buat mulut lah, akan kecek setiap agama ni begini-gini. Kerana fitnah terhadap agama ni, mana-mana benda hok jadi pelik, tak sesuai dengan zaman ni akan dibuat kecek. Tidak orang kafir pun, orang Islam sendiri muka tak erti agama, dia bukan jadi bela ke agama, tapi dia saat ni tu jadi memfitnah ke agama dia sendiri. Yang keenam, bilangan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lelaki 3 orang. Yang pertama Qasim, Sayyidina Qasim radhiyallahu an. Yang kedua Sayyidina Abdullah At-Tayyib, gelar dia At-Tayyib, yang elok, At-Tahir, yang suci. Yang ketiga Sayyidina Ibrahim alaihi salam radhiyallahu an. Jadi ketiga-tiga ni meninggal awal, kecil lagi. Tak ada hak besar. Sebab itulah ada orang tohmoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan tak ada keturunan, orang tohmoh. Moga dia tak ada anak lelaki, hok jadi besar, semua mati, wafat kecil belaka. Abtar ni maksud katanya tak ada keturunan. Jadi kerana dia duk tohmoh Nabi dengan tak ada keturunan, jadi hina lah, tak ada keturunan jadi hina. Jadi Allah Ta'ala pula memaling ke orang hok kata Nabi begitu itulah, dialah jadi abtar, jadi tak ada keturunan, hingga orang tu sendiri pun tak diketahui ke nama dia tu siapa, orang tak ada kecek. Dia tak ada keturunan berapa semua. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak, walaupun mari ikut Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha pun nak kata ramai mana zuriat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perempuan pula anak Nabi kita ada 4 orang. Yang pertama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yang kedua Sayyidina Zainab radhiyallahu anha, yang ketiga Sayyidina Ruqayyah radhiyallahu anha, yang keempat Sayyidatina Ummul Kalsum radhiyallahu anha. Ni ada orang dia tak tahu anak Nabi kita seru. Dia sindirlah orang Melayu kita letak nama Ummul Kalsum. Dia kata apalah orang kita ni bunyi-bunyi arak sikit gak. Dok terus nak jadi molek. Jadi dia kata Ummul Kalsum ni penyanyi di negara Mesir. Yalah, hamba pun ada dengar juga ada nama penyanyi Ummul Kalsum di Mesir tu, nak arak tu. Tapi tak kira dia mau kena Ummul Kalsum penyanyi daripada Ummul Kalsum anak Nabi. Oh Masya Allah lah, nak jadi ustaz lagu mana ni? Apatah lagi nak jadi tok peti lagi, tak boleh lah. Ustaz pun tak layak kalau kecek gitu. Dia kata apalah orang Melayu ni kata Ummul Kalsum kan terus jadi comel, elok, bunyi arak. Dia kata Ummul Kalsum ni penyanyi. Penyanyi. Ummul Kalsum ni anak Nabi juga. Hak penyanyi tu mari ke dia. Hak anak Nabi ni mari dulu. Hak penyanyi tu pun tupai nama kemuliaan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Kalsum. Lagi baik sikit orang kata erti tu ni dak anggur semua kata erti keceknya jangan kecek. Jadi tak erti habis masyarakat. Orang tak erti ni kita kena tegur. Ayat kata salah awak faham tu. Orang duk muliakan nama Ummul Kalsum tu molek adalah nama anak Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kau tak molek. Gitu. Tak backing mana dah tu, boleh Mekah ke. Kalau backing lagi tu. Yang ketujuh, bilangnya cucu dan buah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil perkahwinan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, iaitu mana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Letak kembar anak nama Hasan Husain boleh, tapi orang kita tak nama kembar Hasan Husain jadi Syiah. Syiah. Lepas tu tak jadi Syiah mana? Kalau nak kembar letak nama Uping Iping. Iping sorry. baru tak Syiah. Mengarutlah faham. Syiah ni pada akidah, pada dak celaka sport sahabat, bukan pada letak nama Ali, letak nama Hasan Husain, tidak. Teruk demo faham.
buat bubuh suruh pun Syiah. Pada kita. Syiah tu yo makan gapo, yo buat gapo selagi mana tak ada menyelesaikan syarat, boleh kita nak buat sama. Takdir kalau kata bubuh suruh tu Syiah buat sekalipun. Bubuh suruh Syiah buat, makan bubuh suruh tak apa, ahli sunnah. Kok mana ni? Bubuh suruh pun marah. Allah lah, tak ada benda nak balas. Cari benda lain lah balas. Banyak perkara lagi atas muka dunia boleh nak balas. Benda-benda tak ada balas lah. Nak buat lah, si buat sudah. Tapi kok pastinya kalau kita buat kat dia mau nak makan juga dah. Gitu duduk ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Suwaibah al-Islamiyah dan Halimatul As-Sa'diyah. Dan lagi sesudah nyata himpunan 50 aqaidil iman itu di dalam kalimah syahadah yang pertama, maka ditambahi lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadah tauhid, mengesakan Allah. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala, kekuatan pada taat, taufik ni kekuatan pada taat, dibukakan hati yang membaca dengan menghadirkan sekaliannya itu, sekaliannya akidah tadi. Bila kita kata la ilaha illallah tu, kita hadirkan semua akidah di dalam hatinya, hingga tercampur cahaya makna dua kalimah itu dalam darah dagingnya, hingga mendarah daging. Duk sebut la ilaha illallah. Tak saya nak sebut pun jadi sebut la ilaha illallah. Gitu baru jodoh. Ini nak sebut pun tak boleh sebut. Usahkan kata tak sebut, lagi tak boleh sebut. Kita ni biar mendarah daging kalimah la ilaha illallah, dengan kira-kira kita tak saya nak sebut pun jadi sebut la ilaha illallah. Itu baru jodoh. Ni kita nak sebut dah, tak boleh sebut. Apatah lagi waktu kita tak nak sebut, lagi tak boleh nak sebut. Banyak lah. Ngatik tadi tu. Serta menghadirkan 50 aqaid ni, mana? Apa nama ni tadi lah, wujud kidal bakok, patut istihalatul mustahil harusnya. Gitu deh. Dalam darah dagingnya selama hidupnya hingga ia seorang mati dengan husnul khatimah. Biar dapat mati husnul khatimah tu, kita kena sentiasa menyebutkan benda tu ketika mana kita hidup. Kita ni alhamdulillah, Tuhan letak kita ni suasana yang elok. Atas kita adalah pula kita nak turut suasana yang elok ni ke, ataupun kita tak nak turut. Dan lagi sesetengah ulama telah berkata bahawa dua kalimah syahadah itu ada 24 huruf. Kira ke tak kalimah syahadah 24? Kira 24 huruf semua ada. La 2, ilah 5, ilah 8, Allah 12. Lepas tu gila Muhammad Rasulullah ada 24. Dan di dalam sehari semalam ada 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Lepas tu maka diharapkan keampunan Tuhan dengan 24 huruf itu. Sehari semalam kita duduk buat benda-benda lara pada dosa 24 jam. Dengan sebab kita ada sebut la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala apung dengan kemuliaan kalimah la ilaha illallah tu setiap dosa-dosa kita 24 jam sehari semalam. Dan lagi kalimahnya itu ada 7 kalimah. Ada 7 tu. Mana? La ilah illa Allah. Ada berapa tu? Dan dia ada 4. Muhammad Rasul Allah. Ada berapa tu? 3. Jadi 7. Apa? Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi ada 7. Dan lagi kalimahnya ada 7 kalimah. Maka diharap kepada Tuhan akan mengampunkan dosa 7 anggota dan melepaskan 7 api neraka. Pintu neraka ni ada 7. Ada 7. Jadi dengan sebab kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, harapnya tertutup habis pintu neraka. Dalam kitab apa ni Usfuriyah tu,
Dia datang ke satu kisah, kisah seorang daripada kekasih Allah Ta'ala. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takdirnya dia tidur. Bila dia tidur, dalam mimpi dia tu berlakunya mahsyar. Maka dikira-kira dia ni berdosa, masuk dalam neraka. Tuhan suruh malaikat humbai dalam neraka. Bila dia nak masuk dalam neraka, mari kalimah syahadah saat ni. Kalimah la tu didatangkan rupa batu yang besar hingga tertutup lubang neraka yang pertama. Maka malaikat nak masuk dia lubang kedua, mari kalimah ilah la ilah tak ni. Mari rupa batu besar tertutup lubang neraka yang kedua. Hingga ketujuh-tujuh lubang neraka tu tertutup dengan kalimah syahadah tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka malaikat pun buat datang kepada Allah Ta'ala, kata tak boleh nak sumbat masuk dalam neraka walaupun berdosa. Maka dengan syafaat kalimah syahadah tadi diampunkan dia masuk dalam syurga. Dia mimpi kata begitu keadaan kelakuan yang berlaku pada diri dia, nak menunjuk pada kelebihan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu mimpi boleh jadi dalil ke? Tak ada kata siapa jadi dalil. Bukan kata dalil jadi berubah semaya ke. Hak tu ni sebuah dalil. Hak ni nak sebagai tagrik, nak menggema, nak menakutkan kita. So gemar dengan buat amal, menakut dengan buat dosa. Kau dah tahu je, tak ada buat jadi dalil gapo. Lepas tu boleh dia percaya kau nak mimpi. Mimpi ni kalau dalam hadis tu disebut apa? Salah satu daripada berapa Syama'in akhir kitab dia kata 43 bahagian daripada nubuwah. Jadi mimpi ni ada mimpi hak molek, ada mimpi hak tak molek. Ada mimpi hak boleh nak dijadi iktibar bagi kita, ada mimpi menes setan. Kalau mimpi jumpa retina tu, waktu menes setan tu. Tapi kalau isi koros jumpa dia tu calon kita, tu tidak menes setan, tu calon kita. Bisa kata. Ngaji biasa mulalah. Mengertilah ilaha illallah. Habis itu insya-Allah ni dah ni. Esok kita baca sikit lagi, lepas tu berhabis dengan lusa insya-Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana rabbana zidna ilma faqihna fid din wa 'almi ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.